Hello, selamat datang ke Cikgu Luan. Saya Rotan. Hari ini saya nak bagi pendapat saya berkenaan dengan Steam Deck. Ianya bukanlah orang kata full depth review ataupun saya nak go detail sangat. Saya just nak berkongsikan selama 2 hari saya pinjam daripada Bro Ikhwan ni. Game apa yang dah saya pernah main, apa experience saya menggunakan Steam Deck yang memang orang kata apa as the time of the shooting memang susah kira nak dapat. Kalau dapat pun orang jual scalpers harga RM5,000, RM6,000 dia pergi kan. So mari kita sembang dulu bab paling penting iaitu performance. Saya kata performance memang mantap gila nak mampus. Walaupun dengan CPU 4 core 8 thread daripada pihak AMD dengan graphics RDNA 2, kalau ikutkan performance yang sama, kita campakkan benda tu dekat dalam Windows punya platform, dia punya performance biasa-biasa je. So nak cakap dekat sini, bukan sekadar hardware sahaja penting, tetapi software implementation juga sangat-sangat penting. Saya dah test Cyberpunk 2077, saya dah test CSGO, saya dah test Borderlands, saya dah test COD World War 2, dan semuanya saya berpuas hati terhadap performance yang saya dapat lah. The highest frames per second yang saya dapat adalah pada CSGO. Saya letak semua settings high dan kita boleh dapat lebih kurang 100 hingga 120 frames per second. Dekat dalam Borderlands 1 yang enhance pun saya letak lebih kurang mid to high settings dengan 800p. Korang boleh dapat 50 hingga 70 frames per second, dan setakat ni yang paling low performer adalah Cyberpunk 2077. Saya dah set macam mana pun, low ke mid ke, dia masih lagi lingkungan 30 hingga 40 frames per second, and that's where Cikgu Ulan cap kepada 30 frames per second, menyebabkan kita punya gaming experience tu lagi much more stable, walaupun dia adalah 30 frames per second, tapi at least dia constant. Cikgu Ulan, daripada segi heatnya macam mana Cikgu Ulan? Panas ke, sejuk ke? Okay, panas ke, sejuk ke? It depends kepada game. Contoh macam Cyberpunk 2077, memang dia CPU dan juga GPU heavy. Dia akan like GPU dan juga CPU, lagi-lagi CPU dia boleh go up to 95 darjah Celsius. Tapi korang jangan risau. Satu, dia macam laptop juga. Laptop korang kalau korang main game biasa je 90-92 darjah Celsius. Sama juga dengan Steam Deck sebenarnya. Dan terutamanya Steam Deck juga, sebab Steam Deck ni walaupun 90 darjah Celsius dekat mana pun, bila kita pegang lebih kurang macam ni, korang still rasa macam tak apa nak panas sangat. Plus bila air tu blow, walaupun kita boleh dengar dia punya fans tu blow sangat kuat, tapi memang korang pegang tu tak rasa nak melecur lah tangan at least. So I think benda tu saja dah menyebabkan win besar lah kepada you guys yang nak beli Steam Deck. Satu lagi pasal storage. So kalau korang tengok dekat bawah ni, dia ada micro SD tau dalam ni kan. Yang ini saya punya sendiri, saya masukkan 128GB punya ni, tak silap saya model SanDisk. Ianya masih lagi okey. Jujur cakap, Cikgu Ulan rasa macam dah start yakin lah menggunakan micro SD. Sebab orang kata micro SD slow lah apa. Tapi disebabkan read and write speed dia, serta-serta model boleh dapat lebih daripada 90MB per second punya read and write punya speed kan, pun sudah okey. Nah, kelebihan Steam Deck juga, dia ada optimization when it comes to touchpad dia. Kiri kanan boleh put touchpad lah. Kiri boleh, kanan boleh. At the same time dia boleh gunakan joystick yang menggunakan input Xbox controller. Dan misal kata kalau belum dapat lagi title Steam Deck approval yang warna hijau, icon warna hijau, saya tak ingat nama dia apa, pun still korang jangan risau, korang boleh dapatkan gamepad layout daripada community sendiri. Memang senang gila, korang just tekan butang sini butang sana. Kalau likes tu banyak pada template tersebut, korang boleh download template dan korang boleh jalan on one go. Maksudnya biasanya kan macam handheld devices ni, dia tak design untuk misal kata macam CSGO kan, dia sebenarnya adalah mouse input punya game. Tapi disebabkan dia dapat support daripada Valve itu sendiri, so Valve sendiri yang tune balik so that korang boleh gunakan touchpad yang bahagian kanan ni sebagai korang punya cara nak aiming lah. So itu saja dah menyebabkan Steam Deck punya gaming experience is much more awesome dibandingkan dengan platform-platform lain. Contohnya macam Aya, contohnya macam GPD dan sebagainya. Dan saya tak masukkan Switch. Okay, Nintendo Switch tak termasuk sebab pada pendapat saya Steam Deck bukan nak lawan Nintendo Switch. Saya pun ajak kawan saya Faizi dan saya minta dia bawa Nintendo Switch, dan bila saya dah test kedua-dua platform dan saya dapati Steam Deck ini langsung orang kata apa, tak kena selera dengan selera orang yang main Nintendo Switch. Sebab apa? Pada saya Nintendo Switch ni lebih kepada home console handheld. Bermaksud korang download game, korang install game, terus main. Tapi kalau macam Steam Deck ini, korang kena download game, install game, kemudian korang kena setting pula performance korang. Korang nak macam mana? 60 frame ke, 60Hz ke, 48Hz ke, 48 frames per second ke, korang nak FSR ke tak, korang nak buat macam mana, keyboard ke, Bluetooth mouse ke dan sebagainya. So benda ini dia punya experience ataupun customer segment lebih kepada nak target macam Aya Neo, macam GPD yang fokus lebih kepada mini laptop ataupun laptop handheld. Tapi antara model-model yang saya sebutkan tadi, saya rasa Steam Deck is much more fluid dan dia punya performance pun lebih padu. Tak silap saya ada beberapa model Aya yang lagi power daripada hardware Steam Deck, tapi performance
pada Steam Deck lagi powerful daripada ayah tersebut lah. Cumanya saya punya conclusion macam dekat video-video saya sebelum ni, sama ada dekat video channel Cikgu Luan ke ataupun dekat ML Studio, masih lagi stand sampai sekarang, iaitu ianya bukan Switch killer. Okay, korang jangan risau. So bila saya kata ianya bukan Switch killer, korang jangan kata-kata tangan beli Steam Deck. Sekiranya macam korang dah biasa dengan game-game Nintendo, maka teruskan membeli Nintendo. Siapa yang akan kalahkan Nintendo Switch guys? Pada saya adalah Nintendo Switch Pro ataupun Nintendo Switch 2 kalau ada. Cumanya sepanjang saya handle Steam Deck, saya dapati ada banyak lah lagi quirkiness. Contoh macam tiba-tiba touch tu tak berapa nak detect. Saya faham maybe sebab boleh jadi tempered glass yang bro Ikhwan tu apply tu maybe agak tebal sikit, so dia ganggu kat situ. Tapi tak juga sebenarnya, sebab sepanjang saya test, kadang dia punya joystick bila saya nak buat nak pergi main menu atas bawah pun tiba-tiba dia tak detect. Kadang-kadang dia hang. Lepas tu kita pun dah tak boleh nak buat apa-apa. Kemudian kita kena force restart. So dia punya experience tu takkan sama dengan apa yang korang main dekat dalam Switch. Which is memang Switch memang simple gila, less hang, less problem, less technical nak dibandingkan dengan Steam Deck yang ianya adalah mini laptop, bukannya home portable console macam Switch, right? So itu saja menyebabkan Nintendo boleh tidur nyenyak lah orang cakap. Sebab customer segment dia takkan sama dengan Steam Deck. Korang-korang yang nak main Zelda, korang-korang yang nak main Animal Crossing, tak payah gatal tangan beli Steam Deck sebab this is not for you. Jujur cakap. Kemudian apa yang saya tak suka daripada segi speaker dia juga, saya dah tengok dah banyak review international dekat luar sana pasal Steam Deck. Dia orang kata speaker is so great lah, awesome lah. Saya kata tak best, tak syok. I think volume sangat-sangat rendah. Cumanya saya rasa in terms of dia punya surround kot, daripada segi stereo left and right dia tu boleh dengar dengan jelas lah. It's just that bila volume tu tak kuat sangat, kalau korang punya bilik tu senyap macam sekarang, okey, korang boleh dengar dengan elok. Tapi bila dah lepak dekat living room, korang dah tak dengar apa-apa. Okay. Dan kelemahan yang paling teruk pada saya when it comes to battery life lah, saya nak cakap. Battery life ni for me is teruk sangat lah, kadar sangat teruk. Saya boleh katakan, let's say lah, ada game yang ringan, ada yang game yang berat. So average penggunaan bateri kalau 100% sampailah kosong, lebih kurang 1 jam hingga 3 jam. Cyberpunk, kalau korang main 1 jam saja. Kalau korang nak main game-game yang ringan macam CSGO, boleh lagu sampai 2 jam 40, 2 jam 50, which is tak cukup lah for me. Cikgu Luan, daripada segi size nak bandingkan dengan Switch dengan Steam Deck ni, pada saya as easy answer, saya lagi minat size Nintendo Switch lah kot, sebab yang ni terlalu besar. Ada sekali tu wife saya bawa balik kerja, dan bila saya tengah main kan, dia buka pintu tu terus terbeliak. Oh bang, besarnya. Ingat besar apa kan, rupanya besar menatang ni. Saya pun dapati memang quite besar, dan saya lagi prefer dia macam shrink sikit lah. Maybe screen inches tu boleh kecilkan sikit, benda-benda macam ni boleh kecilkan sikit, but still it depend kepada penggunaan masing-masing. Saya yakin ramai je suka screen besar macam ni, tapi saya bukan one of it lah, senang cakap. So in conclusion, it's a very good start untuk pihak Valve yang dah menciptakan hardware tersebut. Saya kata tahniah, good job. Dan community support pun sangat-sangat tinggi pada this particular device. Mereka pun sentiasa ada regularly update. Saya tak pernah nak cakap kepada pihak you guys, tapi saya hanya boleh cakap kepada pihak saya sendiri. Adakah saya sendiri akan beli Steam Deck untuk diri saya? Jawab dia memang tak. Dia bukan target market saya. Saya lagi suka main home console macam Xbox Series X ataupun PS5. Tetapi kepada those yang memang nak beli, make sure korang tahu kenapa korang beli Steam Deck. Sebab korang kena ingat harga mahal, satu. Yang kedua, adakah korang sanggup sacrifice when it comes to graphical fidelity tu dengan screen yang kecil, instead of korang boleh main dekat monitor, misalnya kata dekat PC kan, something like that. So korang kena timbang tara dekat situ, dan once korang dah figure out, barulah sesuai untuk korang memiliki sebuah Steam Deck. Aku sebuah Steam Deck. Tada! Itu sahaja daripada saya. Apa lagi you guys tak tahu berkenaan dengan video editing, video shooting tu semua, korang boleh roger dalam orang komen di bawah supaya saya boleh buat video upon request you guys. Itu sahaja daripada saya. Saya Cikgu Luan. Sampai again. Salam.